Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini, tanggal 28 Oktober 2022 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1444 Hijrah, kita dipertemukan untuk perbincangan, untuk topik-topik yang kita bawakan kepada penonton-penonton semua di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semoga semua keluarga besar Tanyalah Ustaz sehat-sehat belaka dan sejahtera pada pagi ini, ceria-ceria selalu di samping keluarga tercinta dan menyaksikan rancangan pada pagi ini. Okey. Seperti biasa, perbincangan Tanyalah Ustaz membawakan topik-topik berkaitan dengan kehidupan. Hari ini tentang akidah, yakni sihir di zaman moden. Adakah lagi sihir zaman ini? Kita ingat ke tahun 1990-an, dulu lama, zaman lampau 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Sihir itu popular. Tapi adakah di zaman 2000, 2010, 2020 sehingga hari 2022, adakah masih ada ataupun ada lagi yang mengamalkannya dan juga percaya kepada sihir, khususnya di zaman moden? Itu yang kita akan bincangkan pada pagi ini dalam kupasan-kupasan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Baik, seperti biasa, bagi penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke talian yang kita paparkan, dan untuk bertanyakan soalan di ruangan komen di Facebook juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Boleh bertanya di ruangan komen, pastikan soalan anda mudah difahami, ringkas, sesuai kena dengan topik perbincangan kita, dan kalau boleh satu penonton satu soalan, dan supaya kita dapat raikan lebih ramai penonton-penonton untuk bertanya soalan pada hari ini di ruangan komen kita. Tapi jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Ajak sahabat-sahabat semua menonton di Facebook kalau tak berkesempatan melihat di Kecil TV di rumah. Baik, hari ini kita bawakan bintang ilmuwan kepada penonton-penonton, tidak asing lagi dengan topik perbincangan berkenaan dengan sihir ataupun perubatan Islam ini, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman. Kita bawakan khas dari Perak, Ustaz. Hari ini kita sama, Ustaz. Ya. Saya Perak di Bagan Serai. Baju lebih kurang, Peraknya lebih kurang kan. Jadi Ustaz, mungkin untuk awal-awal ni lah saya nak tanya pada Ustaz kan, sebab yalah kadang-kadang saya pun terfikir ataupun penonton-penonton pun terfikir, saya dalam perjalanan tadi pun terfikir juga. Saya kata sihir ni dia mulanya daripada mana, Ustaz? Adakah kalau kita tahu, kita kata oh mesti zaman Nabi Musa, tapi adakah lagi asal usulnya daripada mana, Ustaz? Mungkin boleh jadi sebagai mukadimah kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, izin serta limpah rahmat dari Allah. Pada pagi ini kita bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, masih dalam tajuk sihir zaman moden. Okey, bermula sihir itu ialah pada zaman Nabi Allah Musa, dan ada juga yang menyebut atas lagi daripada itu. Tapi zaman Nabi Allah Musa alaihi wassalam, surah Al-Baqarah itu sebagai dalilnya, ayat 102. Kemudian sampailah ke macam dah disebut tadilah, ada Nabi Musa dan sampai kepada kita hari ini. Sebenarnya sihir itu berlaku kalau kita tengok, kita melihat Al-Quran sendiri. Bila adanya Al-Quran itu dan adanya dunia ini, okey, maka sihir itu daripada mula dia timbul sehinggalah dunia ni kiamat. Dunia ni kiamat baru habis. Sebab dalil pun dalam Al-Quran pun banyak. Di antaranya ada 30 ayat Al-Quran berkenaan dengan bab sihir ini. Itu yang kita boleh mukadimahkan sebagai untuk pengetahuan, iaitu dari bermula wujudnya amalan sihir ini daripada Nabi Allah Sulaiman
turun yang nampak apa hebat dalam Al-Quran itu Nabi Musa, kan. Lepas tu kita tengok lagi sampailah ke bawah ni, adalah bermacam-macam sihir yang digunakan oleh masyarakat kita pada hari ini, masih wujud. Dan kalau saya boleh katakan, hari ini wujudnya orang ada yang nak mencuba, kan, belajar. Betul. Dia nak belajar ilmu sihir ni, nak mencuba. Lalu ada juga yang orang kata perbuatan ini dilakukan kerana dengki, hasad dan sebagainya. Ini masih wujud lah, kerana manusia itu ada. Itu maksudnya bila kita sebut manusia itu ada, maka sihir itu tetap ada. Begitu. Baik, okey Ustaz, daripada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang ketara dan yang nampak hebatnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dan masih lagi sampai pada hari ini amalan sihir itu masih lagi ada dan belum lagi selesai, masih lagi ada yang mengamalkannya. Dan kalau kita tengok, ada orang yang dia kata, saya ni bukan nak mengamalkan, dia kata saya ni cuma nak belajar, nak tahu je, dia kata. Jadi kalau macam tu punya situasi Ustaz, boleh ke tidak Ustaz? Dia nak belajar tu sekadar nak tahu, dia kata. Boleh? Okey, kita nak kata boleh tak boleh. Sekarang ni ada nama kan tu. Macam ni, uskun. Uskun ya? Itu bahasa Arab ke istilah? Ustaz plus dukun. Uskun. Saya ingat berkata bahasa Arab tu. Ustaz campur ustaz plus dukun. Dia sebenarnya dukun, tapi jadi ustaz. Okey, tadilah saya bukan tujuannya untuk nak mengubat ke apa semua, tapi saya nak belajar. Boleh ke tak boleh? Okey. Sejauh mana keimanan yang kamu ada? Itu satu yang pertama sekali. Betul, itu kunci dia. Okey, itu kunci yang pertama sekali. Sejauh mana keimanan yang kamu ada dan keislaman yang perlu kamu lihat. Islam itu sendiri. Okey, pengamalan kamu tu, pengalaman kita ini terhadap ilmu tadi itu, kita nak belajar ilmu sihir. Macam mana kita nak menjampi, serapah dan sebagainya, kan. Itulah di situ pada permulaan akidah tadi dia tidak membenarkan kita untuk belajar benda-benda macam ni. So macam mana kita boleh kata contohnya kita nak belajar juga, nak tahu sihir pembatas dia ataupun penghapus dia dengan sihir juga. Tak, bukan begitu. Sihir itu penghapusnya dah diajar oleh Rasulullah SAW, dua surah, iaitu Al-Nas dengan Al-Falaq dan juga dengan An-Nas. Itu surah yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengubat ataupun pemutus sihir. Ada lagi ayat-ayat lain yang dalam Al-Quran, surah Yunus sebagai contoh, ayat 81-82, dan juga saya sebut tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 102 itu sebagai ayat untuk kita menghapuskan sihir. Okey, nak belajar dia, itu tadi kata kita kalau kata syaitan itu iaitu golongan yang tak ada langsung kebajikan dan kebaikannya, tak ada. Kan? Dia digelar pula marid dan ifrit. Sampai ke tahap ifrit itulah yang jahatnya sekali. Okey. Kemudian jin itu, kalau kita tengok kembali kepada situ, jin, sihir ni jin lah. Okey, ada juga yang menggunakan amal-amalan jin sebagai contoh. Jin ni ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang muslim, ada yang kafir. Faham. Kalau tersilap, kan, macam mana kita menjadi orang yang bawa benda ni, akhirnya akidah kita rosak. Sebab tu kita kena faham, nak belajar ilmu ni, baik kita belajar ilmu yang sahih daripada ilmu yang tak sahih ni, kan. Dia belajar ilmu perubatan yang bagus-bagus. Ya. Ilmu perubatan, dia ilmu perubatan ni juga, kalau contohnya sebagai contoh, ilmu perubatan dia ada dua. Satu yang berlandaskan memang medik, kan, okey, yang belajar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan yang ini pula dia berdasarkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang kita belajar ayat perubatan lah. Okey. Daripada sudut perubatan moden, kadang-kadang tak boleh. Sebab benda ni tak ada kena-mengena dengan perubatan moden. Okey. Tapi dalam perubatan, dalam sakit contohnya darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, ada juga yang berkaitan dengan sihir tadi. Faham. Begitu. Baik. Okey. Itu berkenaan dengan mereka yang mungkin teringin nak belajar, nak tahu, kan. Dia kata saya sekadar nak belajar, nak tahu, tapi bukan untuk mengamalkan. Tapi kita tanya lo, sekuat mana keimanan kamu? Takut bila mana dah pandai tu dia cuba, kan. Dia cuba mempraktikkan apa yang dia belajar, ilmu tersebut. Baik. Mari kita lihat soalan pertama di Facebook dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Kita lihat soalannya, katanya, Assalamualaikum Ustaz.
Adakah istilah sihir ini mempunyai persamaan dengan ilmu hitam? Apakah perbezaan sihir pada zaman terdahulu dengan zaman yang serba canggih kini? Serta apa pula kedudukan sihir di dalam Islam? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Laila Dilarosa atas soalan yang diajukan. 3 saya dapat di situ. Perbezaan sihir dengan ilmu hitam, yang kedua dulu dan sekarang, dan yang ketiga kedudukannya di dalam agama. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Sihir dengan ilmu hitam. Okey, sihir dengan ilmu hitam tu samalah. Bahasa Inggeris dia panggil black magic. Black magic. Samalah. Itu kalau kita katakan, okey, kalau tengok di barat sebagai contoh, orang putih ke ataupun orang barat ni dia buat jampi. Betul. Okey, silap mata. Mata silap ke silap kita. Kan itu faham. Daripada topi keluar burung lah, keluar apa semua kan. Imaginasinya dibuatkan. Okey, berunsurkan kepada apa? Kalau tadi kita sebut tadi ilmu hitam ataupun sihir tadi sama. Menggunakan iaitu perkara-perkara yang menggunakan makhluk ghaib seperti syaitan atau jin. Okey. Dalam arti kata kita ni boleh memudaratkan atau mengelirukan manusia. Begitu. Itu sihir lah. Ilmu hitam sama juga. Okey, dia hantar sebagai contoh. Jampi ke dengan kata sebagai contoh kata Ibnu Qudamah, iaitu ikatan yang halus. Sebab tu ada yang buat patung ikat kan. Rasulullah SAW sendiri pun disihir kan. Dia ambil daripada sikat Nabi. Sikat tu rambut tu. Sebab itulah dalam ilmu ni kita kena faham, ilmu yang sihir ni kita kena faham. Kalau ikut satu tinjauan yang saya baca lah, yang Ustaz baca, 94 pada tahun 2019, 94,000 pesakit. Pesakit ni ini pesakit yang pergi ke contohnya perubatan Islam lah. Okey. Daripada 94,000 tu jumlah 65,000, kira-kira 44,000 tu berdepan dengan penyakit kerohanian. Okey, penyakit rohani ni termasuklah sihir tadi. Itu maksudnya 70% di situ terkena dengan ilmu hitam ni. Okey. Orang selalu yang selalu kita tahulah, berniaga. Kan? Tu kadang-kadang ada dalam YouTube ke, kadang-kadang ada yang mari macam jumpa kami lah. Saya sebagai seorang perawat kan. Okey, masak nasi sebagai contoh. Baru masak je, angkat keluar dah nasi tu dah basi. Aduh. Itu kena ilmu hitam. Faham? Sihir lah tu. Kan? Okey. Dia hantar tuju lah sebagainya kan. Ini yang tadi saya sebut. Okey, patung. Kemudian tuju. Sama ada melalui angin. Santau lah tu. Faham. Okey. Melalui makanan juga. Itu yang kita bila minum air, sebelum minum tu pegang, kalau kadang-kadang kat kedai ke apa semua, baca dulu. Bismillah tu pun dah cukup dah. Ataupun auzubillah pun dah okey dah. Tapi jarang kita ingat yang tu. Dia biasa dah minum dah baru awaluhu akhiruhu. Itu yang biasa. Itu kita kena ubah tu. Kalau dah memanglah, saya boleh yakinlah masyarakat kita hari ni dia bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim tu memang dia hafal. Faham? Tapi bab makan minum dia terlupa. Dia terlupa nak baca. Dia terlupa. Satu lagi. Yang hari ni teknologi yang ada saya sebut tadi daripada zaman Nabi Musa sampai teknologi pada hari ini, iaitu dengan teknologi handphone. Faham? Okey. Ini bila Ustaz sebut ni, Ustaz sendiri kena. Itu bagi saya lah. Saya sendiri kena. Macam mana kena? Dia minta kita rawat. Okey, dia minta kita rawat. Video call? Video call. Okey. Kita rawat. Dalam masa yang sama, dia tuju kita balik. Kata orang Perak, dedah jugalah kan. Dedah ni maksud apa? Demam jugalah nak lawan tu kan. Kita kadang-kadang masa tu kita terlupa. Nak benteng diri kita dulu. Terus je. Dia minta, dia call aku, Ustaz, saya nak minta hantar atau WhatsApp dulu. Saya minta ubat, nak buat video call dengan Ustaz boleh? Okey, kita masa tu PKP. Masa PKP ni memang ramai lah. Betul. Okey. Bila nak keluar tak boleh apa semua, melalui inilah. Saya yang kita tahu tu sebab badan kita rasa tak sihat, rasa rimas, tak seronok, tak selesa dan sebagainya. Saya pun jumpalah baliklah tok guru saya lah, yang mengajar juga perubatan ni. Dia kata, Ustaz bukan ni, Ustaz ada ubat orang minggu lepas, dia kata. Dia kata Ustaz ada ubat tak orang minggu lepas. Okey. Saya kata ada kan. Bila saya kata ada tu, lalu dia kata nanti beli 5 kita mandi, dia cakap. Sebab Ustaz dah kena 7, dia cakap.
Okey, gitu. Maksud saya ni, kita nak cerita ni, ini zaman moden, pakai handphone. Ustaz tak video call balik orang tu? Kita pun tak apa orang kata apa, tak ni lah. Orang kata nak menuduh ni tak boleh. Betul. Kan, nak begitu. Maknanya dalam masa yang sama tu, Ustaz sedar tu bila mana waktu tu juga ke ataupun selepas? Selepas tu. Selepas tu. Selepas kita ubat dia apa semua, begitu. Dan ada juga yang datang pada kita ni nak test. Power tak power ada Ustaz? juga? Ada. Dia buat macam nak berubat tapi dia nak test. Ya, nak berubat. Dan memang dia berubat pun. Tapi rupa-rupanya dia nak test. Dia sendiri mengaku. Ini masalah Ya Allah subhanallah. Itu yang kita takut. Saya rasa sekarang macam dah malas nak pakai telefon sekarang. Takut ada video call. Baik Ustaz, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini berkenaan dengan sihir di zaman moden, tapi kita nak beri ruang untuk berehat seketika dahulu. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton pemirsa Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang terus setia bersama dengan kita di pagi Jumaat yang mulia ini. Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari. Sedar tak sedar cepat masa berlalu. Tengok-tengok dah Jumaat. Itu namanya kan, cepat masa berlalu. Baik. Kembali kepada perbincangan kita untuk sihir di zaman moden. Kalau tadi kita dah bincangkan sedikit berkenaan dengan asal usul datangnya daripada mana, dan paling awal sihir itu berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang menjadi popular dan hebat penceritaannya di dalam Al-Quran pada zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi sudah pun berapa ratus tahun, ribu tahun lebih masih lagi ada di zaman 2022 ini. Baik, kembali bersama dengan Ustaz Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman. Pasal tadi Ustaz, kedudukan sihir ataupun ilmu hitam di dalam Islam, bagaimana? Okey, kita ambil pada tadi pengenalan perbezaan tadi kan. Okey, kemudian bila dia belajar ilmu sihir ini, Nabi larang. Ada 7 perkara yang Nabi larang. Lalu sahabat tanya apa dia? Yang Nabi sebut syirku billah, wasihru. Okey, saya sebut yang kedua ni sebab tajuk kita kan. Okey, sihir itu Nabi suruh jauhi. Hadis ni riwayat Abu Hurairah daripada Imam Al-Bukhari, hadis yang 2560. Bila hadis ini memang popular lah, kan. Okey, Nabi dah suruh jauhi, Nabi kata. Okey, dan ulama Islam menggariskan bahawa hukum belajar ilmu sihir ini haram. Okey, itu kedudukan dia. Ilmu sihir, belajar ilmu sihir inilah haram lah, berdosa. Okey, kemudian orang yang melakukan sihir ini, hukum dia kalau ikut undang-undang sivil tak ada lagi lah. Tak ada akta kita kan. Tapi kalau dalam undang-undang Islam dah diputuskan oleh para ulama, bahawa orang yang melamalkan paranormal ini, maka hukumnya adalah dibunuh. Sebab dia boleh menyebabkan kepada kematian. Okey, jangan kita salah faham pula bila saya kata dia boleh menyebabkan kepada kematian. Okey, sebagai contohlah ya, dia hantar sihir ni. Okey, tadi kita dah sebut dah beberapa perkara, termasuklah juga kalau tadi kita kata gambar, okey, video call, gambar tu dulu gambar kan. Okey, kalau gambar ni jangan, sebab tu kita belajar dalam bab perubatan ni, jangan ambil keseluruhan kita punya tubuh. Gambar letak dekat Facebook, letak dekat Instagram kan, letak kita punya gambar. Okey, sebab tu kadang-kadang gambar family kita letak di situ tu, ada orang yang iri hati. Betul. Ada orang yang dengki. Kan? Dulu orang komen masalah makan gambar, orang keluarkan gambar makan je kan. Viral gambar makan je. Tapi kita nak sebut juga berkenaan dengan benda ni, iaitu kita kadang-kadang tak perasan. Kita keluarkan gambar kita. Saya lah, Ustaz kan, pernah buat satu signboard, gambar Ustaz penuh. Lepas tu kawan tegur. Kan? Kawan tegur, dia kata, hang pasal apa buat bubuh signboard tu gambar penuh? Dia kata, biasa je. Gambar yang tanya Ustaz tu lah. Tanyalah Ustaz yang dalam tu kan. Okey. Dia kata biasa je, tak ada apa pun, dia kata kan. Dia kata tak boleh share, dia kata. Sebab gambar nanti orang akan buat, dia kata kan. Okey, orang akan sihir melalui gambar. So bila kita cek balik, kita baca balik bab buku tentang sihir ini, memang melalui gambar.
melalui tanam barang. Itu. Okey, saya bila benda ni yang kita sebutkan tadi bab ini, kita jumpa, memang kita jumpalah. Ada buluh perindu, gambar siam duduk lagi. Tapi sayangnya saya pula, jenis saya ni, saya tengok benda-benda ni, saya ruqyahkan balik. Simpan? Tak simpan. Ingat simpan. Saya buang. Saya buang ke sungai, kadang-kadang campaklah buang. Benda ni tak ada manfaat bagi aku. Saya kata gitulah, sebab memang tak ada manfaat bagi kita pun. Tapi bila kita dah fikir balik, kita mengajar bab perubatan ni, sekurang-kurangnya kita ada benda tu kita kena tunjuk juga. Kan? Itulah kadang-kadang ialah ada benda yang kita kena tahu dan ada benda yang kita bagaimana kita nak memahamkan. Sebab tu dalam Islam ni dia faham. Dia bagi kita knowledge untuk kita memahamkan satu perkara tadi tu. Okey, contohnya sihir inilah. Sihir ni kadang-kadang orang tolak. Tak ada lah zaman moden ni. Betul. Bukan. Ada orang tak percaya kan? Ya, betul. Dia kata, takkanlah dia kata zaman-zaman milenia 2020, 2022 ni ada lagi orang nak main sihir ni. Dia kata tak ada lah, dia kata asal sakit je dia kata sihir, asal sakit je sihir. Dia kata padahal sebenarnya bukan mungkin, masih lagi ada. Nanti kita akan kongsi pengalaman Ustaz mengubati pesakit. Baik, sebelum tu kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Adrin dan Ustaz Ali Sabri. Saya Omar Abdul Wajid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Omar, silakan soalannya. Ya, soalan saya harapkan bagi wayan Quran pagi inilah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Kadang-kadang kita ni Ustaz pergi sakit tapi kita tak tahu pun kita tu terkena sihir. Soalan saya, bagaimana cara untuk kita, contohlah kita kesian pergi jumpa pakar, doktor pakar pun tak dapat tahu, tak dapat kesan apa penyakitnya. Ini yang jadi masalah. Jadi saya nak tanya, apa tanda kita terkena, ada ke tanda-tanda yang kita ni boleh mengetahui yang kita tu terkena sihir. Yang kedua saya nak tanya sikitlah ni Ustaz. Kadang-kadang benda sihir ni kita tak tahu. Jadi kalau datang nak jumpa bomo pun payah juga. Kadang-kadang bomo pun macam-macam perangai juga. Kadang tidak Ustaz. Jadi bagaimana caralah kalau boleh untuk kita cubalah merawat cara sendiri sihir ni? Ada kaedah-kaedah yang ditentukan untuk mengubat tu sihir sebelum kita pergi jumpa womo dan sebagainya ni? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar untuk dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan tanda-tanda kita ni terkena sihir, nak tahu tu macam mana. Dan yang kedua, boleh tak kita ubat diri kita sendiri, bagaimana caranya? Silakan Ustaz. Okay, baik. Saya kira bagilah kot ya. Bagi. Kita bagilah untuk apa ni, nak tahulah kalau kita terkena sihir ni apa semua. Kadang-kadang memang kita tak tahu tanda terkena sihir kita ni. ingat demam biasa. Ya. Okey. Contohlah saya boleh bagi. Kalau sakit sendi-sendi ni. Sendi-sendi Ustaz. Okey, sakit sendi-sendi badan kita ni, cuba buatkan ni. Ini yang boleh saya Ustaz kongsilah. Okey, ambil garam. Ustaz bagi tanda-tanda sekali dengan penawar dia. Advance. Okey, kita ambil tak adalah garam tu banyak. Kita ambil dalam satu sudu ke garam. Okey, kemudian kita ambil perah sebiji limau. Limau apa tak kisah, kasturi ke nipis? Dia eloknya limau nipis atau limau purut. Okey. Kena tahu juga kadang-kadang limau purut ni tak berair tau. Saya kalau saya nak ubat tu, Ustaz tekan dulu lah, picit dulu, cium bau. Okey, kalau bau wangi tu insya-Allah tu ada kesembuhan. Tapi kadang-kadang memang orang cari, pernah saya orang ni datang daripada KL ni, turun ke Ipoh, memang cari, dia kata dekat kedai ni tak ada, kedai biasa tempat tu ada tapi tak ada. Sampai call, dia kata, Ustaz boleh tolong carikan untuk saya tak? Okey, kita carikan lah. Alhamdulillah kita dapat, tapi benda kecil-kecil ya. Selalu kita dapat besar kan, ini dapat kecil. Okey, limau purut itu bagus. Limau nipis. Kalau tak ada limau purut, limau nipis. Okey, apa ni, perahkan bubur cuka sikit. Cuka, campurlah 3 ni, kemudian bubur tepuk 15 minit di sendi-sendi kita ni. Okey, terutama dekat mana ni, tanda-tanda ni yang belikat ni. Belikat ni selalu kadang-kadang sakit kat belikat ni. Okey, tepuk kalau boleh lah, suruh tepuklah isteri ke kan, yang boleh. Okey, kalau kita misalnya sendi 15 minit kita ambil. Satu bahagian 15 minit ataupun keseluruhan 15 minit? Satu bahagian 15 minit. Tak lama pun. Kan? 15 kali cukup lah kot kan. Okey, 15 minit lah kita tangga. Itu di antaranya lah yang boleh kita kongsikan pagi ni bersama. Okey? 15 minit ke 15 saat Ustaz?
15 minit. 15 minit. Lama lah memang. Lama. Lama memang lama lah. Okey, bukan 15, dia 15 saat. Memang kejap sangat, tapi nak menyerapkan benda itu masuk dalam badan kita tu. Okey. Cuka ni dia akan serap. Limau tu dia akan menyerap. Okey, garam tu dia tadi tu, okey, dia akan jadilah untuk kita. Masa tepuk tu ada baca apa-apa Ustaz? Ke tepuk je? Dia tak perlu. Tak perlu lagi. Kita cuma nak teris saja. Kata orang okey. Kemudian di antara tandanya lah, yang ini biasa yang saya dah memang kita buat pun, memang orang ni sebelum jumpa kita pun dia dah jumpa perawat-perawat lain, perawat Islam yang lain lah. Jangan jumpa uskun tadi lah, kan ustaz campur dukun, rupanya dia dukun kan. Tu tadi kita haram kita pergi jumpa tu. Memang pakai jampi serapah tak boleh lah. Okey, dia ni kawan, contoh kawan-kawan ustaz lah, dia dah pergi merawat orang ni, dah buat rawatan ni, tapi nak jugalah dengan kita, kan. Okey, kita cubalah. Yang terbaru ada saya buat, saya minta okey, kita ruqyahkan dia. Kemudian kita suruh dia mandi air limau tadi itulah, limau nipis dengan limau purut. Okey, bila feedback balik dalam masa 3 hari, tanya macam mana apa semua, okey, dia kata kan adalah rasa kurang sikit, maulah makan, maulah apa semua. Okey, adakah saya ni terkena sihir? Tu saya kata saya tak berani cakap lah kena sihir tu tidak, tapi kadang-kadang sihir ni ada orang yang iri hati dengan kita, dengki ke apa-apa, khianat dengan kita apa semua, orang tak sepuas hati dengan kita, saya kata. Okey, ambil, saya kata cuba kita keluarkan kan. Keluarkan, saya menggunakan daun nangka. Kita letak atas belakang malam ni tidur, sebelah kita ruqyah lah. Kita baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, apa itu 3 kul, apa itu kita baca salawat syifa, apa sebagainya, untuk kita kurangkan. Kita nak tengok, biasanya kalau orang ada sihir ni, daun tadi tu kering. Jadi warna kering. coklat. Dia tak coklat tapi dia kering. Orang Perak panggil kesin. Kalau kita ramai tu dia rangup, dia rapuh, macam tu. Sorry lah, kita guna bahasa Perak lah kan. Orang Perak seronok dengar ni, orang lama-lama kan. Jadi kita nak cerita jugalah apa benda-benda ni. Okey, maksudnya dia jadi rapuh, kerap. Boleh lah. Saya ada lah kalau dalam handset saya tu ada ustaz simpan lah benda-benda macam ni kan. Okey, yang sebelum ni kawan juga, ustazah. Okey, dia cerita bahawa dia memang dia terkena sihir dah, dia jumpa 4-5 orang. Ustaz dia kata dah memang terkena sihir ni. Akhirnya meninggal lah kan. Memang orang tu buat pun niat, orang tu niat, sebab tu belajar sihir tak boleh. Lepas tu dia niat dia pula memang nak mati kan, dengan izin Allah. Tu kita kena faham, setiap penyakit tu kesembuhannya pun dengan izin Allah, yang meluluskannya pun Allah. Okey, dia niat bagaimana, siapa yang buat wallahu alam, kita tak ada cakap apa-apa siapa yang buat. Tapi itulah ceritanya, sampailah dia meninggal. Dan memang saya suruh dia buat sendiri. Dia ni pun pengamal juga ayat-ayat syifa ni. Dan saya suruh dia buat sendiri. Ustazah cuba buatkan daun nangka ni apa semua. Alhamdulillah, bila dia buat, memang dia tunjuk, ustaz macam ni ke? Ya. Saya pun bagi tahu inilah rupanya kan. Tapi Allah Ta'ala tak panjangkan umur dia meninggal. Itulah itu yang kita risau tu kan. Sebab dia niat dia selain daripada nak menyusahkan, mematikan tadi. Itu yang menjadikan dia salah satu sebab haram di sisi Islam dan sangat-sangat dicegah di dalam agama. Jadi Ustaz, ada lagi kita nak kongsikan selepas ini dan kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Allahu Akbar. Itu dia perbincangan tentang sihir di zaman moden. Mungkin ada lagi yang dia kata tak ada dah sihir zaman moden ni, itu semua dulu-dulu punya. Tapi sebenarnya bila mana kita perhatikan, kita amati dan kita tanya kepada yang pakar dan yang tahu dalam bidang ni, sebenarnya masih lagi ada. Mungkin juga sihir dalam perniagaan, dalam hubungan kekeluargaan, ataupun kadang-kadang pada orang yang kita tak pernah kenal pun, tetapi dia kenal kita, maka dia pun melakukan perkara tersebut. Jadi sakitnya itu kadang-kadang makan masa bertahun-tahun ataupun berpuluh tahun. Saya pernah jumpa ustaz 30 tahun ustaz. Oh subhanallah, sian ke dia kan. Baik, kembali dalam perbincangan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Tidak daripada Hitam Penang. Oh tuan Elias kan? Ya, ya. Silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Soalan saya begini Ustaz. Ya. Boleh tak kalau pihak-pihak berkuasa ni mengambil tindakan ke atas bom ni? Sebagaimana yang saya tahu di Mesir, ada pihak berkuasa yang akan menangkap dan mendakwa ni bom-bom yang tidak bertanggungjawab ni. Dan ada pelantikan peguam yang mendakwa mereka di mahkamah. Selagi kalau ada bom ni mesti ada lagi permintaan, minta pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz. Dan keduanya boleh tak kita kaitkan dengan sihir ini dengan pandangan ain mata dan juga lisan yang disebut orang tua kata ngacin mulut. Terkenal juga dengan sihir ini. Minta pencerahan dengan Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Cantik soalan dari Tuan Ilyas Abu Bakar dari Hitam Pulau Pinang. Satu tadi tentang boleh tak diambil tindakan kepada mereka ni. Okay. Dan yang kedua tadi tentang ain mata dan juga masin mulut. Itu dia. Silakan Ustaz. Baik. Tadi kita dah sebut lah. Masa saya lah akta untuk pihak berkuasa ambil tindakan ni masih susah lah kita nak buat kan, sebab akta tu tak ada. Sebab satu akta yang kita akan mengubalkan itu mesti melalui parlimen dan sebagainya kan. Okey. Contoh kalau kita kata buat report pun dia mesti kena ada saksi. Kemudian orang yang nak saksi itu pula mestilah kita kena tahu macam mana dia boleh hantar ke apa semua kan. Ini paling susah nak cari bukti tu. Itu yang menyebabkan kita undang-undang tu mungkin ada tapi tak dikuatkuasakan ataupun memang tak ada undang-undang itu. Begitu. Tapi mungkin dalam enactment syariah mungkin ada kan. Cuma kita tak merujuk. Okey, dia rujuk kepada tadilah saya kata tadi, kalau kita rujuk pun, kalau kata contoh Tuan Ilyas Kabur tadi, di Mesir ada pihak berkuasa yang mengambil tindakan, ada peguam apa semua, tapi kalau di Malaysia ni tak pernah dengar lagi lah. Saya sendiri tak pernah dengar lagi lah kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sihir pada pandangan ain ataupun ain mata ni. Okey, memang sihir lah. Biasanya bayi. Orang kata penyakit ain kan. Ya, bayi dan juga orang yang dia tak puas hati dengan orang tu. Faham? Okey, itu yang berlaku kepada orang ni lah. Okey, mulut sebagai contoh, boleh ke dengan cara mulut kita sihir orang apa semua? Boleh. Ataupun kalau cakap-cakap orang tu, orang terpukau dengan cakap-cakap orang ni. Okey, benda tu, maksud pukau ni bukan pukau kita nak sebut kalau orang sonok kita kuliah, bukan tu. Tapi benda yang tak betul. Benda yang tak baik. Okey, berlaku juga kan. Dia sesuatu perkara itulah yang kita boleh sebutkan, highlightkan kat sini bahawa contohnya pukau saya sebut, okey, ataupun ain mata yang melibatkan kepada tengok dia parti orang tu, kemudian dia bacalah mentera-mentera yang ada, okey, ataupun jampi-jampi yang ada. Ini yang kata tadi sihir pandangan tu tetap ada. Sebab dia, kalau kita tengok pada ilmu sihir ni kan, okey, dia termasuk sini ilmu kelihatan untuk nampak cantik. Faham? Okey, kita punya muka ni itu susuk. Dia panggil sihir juga. Faham. Sebab ada mentera dia. Okey, bukan main pakai cucuk jarum je, mana boleh kan, dia mesti ada baca jampi dia, jin dia ada semua. Okey, kemudian menggunakan ilmu hitam untuk memisahkan suami isteri. Kan, bukan sekadar suami isteri lah, bos di pejabat pun dia buat. Itu yang kadang-kadang kita kata itu tadi pemisah, ataupun dia guna ni untuk ilmu dipanggil ilmu tangas orang Perak kata tangas lah. Okey, dia menggunakan penunduk untuk tangas tu yang nasi tu kan, nasi tangas. Nasi tangas ke air panas ke yang dia buat, tak tahulah, wallahu alam lah. Itu contoh yang dulu kalau kita tengok dalam perubatan, dalam orang dulu kan dia buat di bahagian kemaluan je kan, punggung dia apa semua, tak elok benda tu kan. Okey, so adakah hari ni ada? Okey, masih wujud sebenarnya. Okey, kita jangan anggap benda ni tak ada, benda ni tetap wujud. Okey, tu saya cakap tadi, ilmu memisahkan antara suami dengan isteri. Dulu pun kita pernah bahaskan dah dalam Tanyalah Ustaz ni, kita pernah bincang dulu kan, kita pernah kongsi ilmu tu. Kemudian ilmu pukau, ilmu pukau ni juga bukan semata-mata calik ke orang yang nak pukau, tapi dia memukau orang tu dengan cara macam mana. Kadang-kadang sembang. Ini dia berlaku dekat Batu Gajah.
Okey, dia tanya je makcik ni. Ini saya kuliah. Okey, ada orang nari jumpa. Dia kata, Ustaz, tadi dekat pekan tadi ada satu makcik ni keluarkan duit di bank. Okey, keluarkan duit bank 3,000. Saya kata kenapa? Ada orang nyemorang jalan, bank tu dua. CIMB Bank dengan Maybank. Okey, dia punya bank di CIMB Bank. Okey, makcik ni disapa ketika mana nak nyemorang jalan. Sembang, udah dia dah kena pukau. Itu cakap lah. Dia tak sentuh, tapi dia bercakap. Pukau juga. Okay. Itu terus tak sedar pergi bawa keluar terus duit. Bawa keluar duit. Aduh. Ini berlaku. Okey. Dan juga santau. Santau ni pun saya sebut tadi lah. Okey, yang kadang-kadang orang dah menggunakan makanan dalam majlis perkahwinan dan sebagainya, itu juga ada di sana kan. Gitu. Allah. Itu di antaranya Ustaz sebut tadi yang mana popular di zaman moden ini, sesuai dengan topik perbincangan kita, sihir di zaman moden. Baik, mari kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Zuhara. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, sihir di hujung jari. Sekarang ini dalam media sosial, tak kira Facebook atau Instagram, ada orang yang membuat perkhidmatan sihir. Macam-macam yang ditawarkan. Minyak pengasih, sihir pemisah, dan ada juga yang mengajar cara membaca mentera. Apakah hukum bagi orang yang belajar ilmu hitam melalui internet hanya untuk suka-suka sahaja, katanya. Okey, baik, terima kasih kepada sahabat kita Zuhara untuk soalan ini. Lebih kurang macam yang kita tanyakan di awal tadi, tapi mungkin di sini dia lebih kepada media sosial dan juga orang yang menawarkan perkhidmatan tadi. Silakan. Memang ada paranormal ni, memang wujud dah. Santri-santri ni kan, santet-santet ni sebut kan. Okey, maksudnya benda ni banyak dalam YouTube, ada apa semua. Okey, benda itu tetap samalah hukumnya. Berdosa kita belajar benda yang ilmu hitam yang tak betul tadi, mentera-mentera yang kita belajar tadi itu tak betul. Okey, sebab tu saya kata tadi, kita kena fahamkan kan, dia dukun ke, ataupun dia mula-mula dengan bismillah, kita dengar. Okey, tapi di akhir-akhirnya dah tak baca bismillah, dah lagu lain, dah cerita lain. Okey, itu dia kata tadi, bismillah tu pada ustaznya. Faham? Kan. Okey, kemudian dia jampi mentera tu jadi uskun, jadi dukun. Okey, jadi uskun tadilah. Itu ayat singkat ni kan. Ini yang melibatkan. Tapi dalam kita sendiri pun, macam contohnya kami di pusat rawatan saya lah. Okey, kita pun ada juga ni kastur hitam. Kita guna juga kastur hitam sebagai contoh. Untuk kita letak di sini kan, kita letak di bahagian nadi ni kan, tangan ni. Kadang-kadang ada benda-benda yang orang kata benda ni bila kita meruqyahkan, jin tak sukalah. Okey, kastur hitam ni memang jin tak sukalah. Saya ingat bila orang yang kena rasukan ni ataupun kena sihir ni, sihir rasukan lah panggil kan. Okey, dia datang jumpa kita, memang kadang-kadang benda ni jin tu kacau kita dulu. Ini pengalaman saya lah. Saya boleh sebut pengalaman yang saya merawat. Orang lain cara rawatan orang tu lah. Okey, tapi saya punya cara kami ni begitu. Kadang-kadang berlaku benda ni. Okey, itu kena faham juga. Kalau sturi hitam ni kena tahu juga. Kadang-kadang benda tu ditunjuk punjuk tadi tu kan, bekas kasturi itulah. Okey, jangan tuan-tuan salah faham. Kadang-kadang harga dia, kalau saya tanya baru ni, saya baru balik daripada Madinah kan, buat umrah baru ni, tanya dekat Arab ni, saya tanya berapa harga satu ni, dia bagi dua. Dia kata ini memang original. Harga yang satu bekas ni daripada 500 ke 1000. Mahalnya kan, kalau kita fikir mahal betul benda ni. Lepas tu dia tunjuk pula, ini murah, rakhis, dia kata. Dia kata mi'ah kan, betul. Dia kata mi'ah pun mahal jugalah kalau 100 benda tu kita pun tak pandai nak buat. Saya tanya dia juga, okey, min sinai? Dia kata sinai. Okey, sinai tu maksudnya dia buat sendirilah. Ada kilang yang buat. Diproses daripada kilang benda-benda ni semua. Okey, ini tak jadilah. Okey, kita nak yang pure, original, pure ni. Baru dibuat macam ni. Itu ada pakar yang buat. Okey, maksudnya kita menggunakan benda-benda yang okey, benda ni yang diharuskan dalam Islam itu sendiri. Gitu. Dia ada bau yang jin tak suka. Faham? Kalau kita tanya bukan dari setakat Malaysia aja, sampai ke Arab Saudi pun, kalau kita jumpa yang orang yang boleh merawat ni, dan dia akan bagi tahu. Di antaranya adalah
kasturi. Kasturi. Baik. Okey, dan kita juga nak lihat soalan yang seterusnya di Facebook dari sahabat kita. Tapi mungkin sebelum kita ambil soalan-soalan, kita raikan lagi pemanggil-pemanggil dan juga sahabat-sahabat kita di talian. Kita beri ruang sekali lagi untuk kita berehat seketika. Kembali selepas ini untuk perbincangan seterusnya bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. صلى الله على محمد, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun فوق نوري, أنت إكسير وغالي, أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan pada pagi ini, sihir di zaman moden. Topik akidah yang sangat patut kita beri perhatian kerana
mungkin ada di antara kita pada hari ini yang tanpa sedar sudah pun terkena dan mungkin juga tanpa sedar sudah pun melakukan perbuatan tersebut. Baik. Dalam situasi sekarang, ramai orang yang kadang-kadang dia ni dah terkena lagi. Terkena dan terkena lagi, bersambung-sambung. Elok baik jadi pula, elok jadi pula. Dan pernah dulu ada orang kata, dia sebut kalau sesiapa yang pernah terkena sekali, maka nak kena kali kedua dan seterusnya itu sangat-sangat senang. Sebab kata orang, pintu orang tu dah jumpa. Jadi dia nak masuk senang. Jadi kita nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz lah, adakah benar yang disebutkan dah kena sekali, nak kena kali kedua dan seterusnya itu mudah? Dan kalaulah ada orang yang jenis dia asyik terkena je Ustaz, ada tak ayat-ayat pendinding untuk dia dan amalan yang dia boleh dia laksanakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, soalan ni bagus sebenarnya. Sebab ada orang dia ingat sekali dia berubat, tak ada apa-apa dah. Dia memang ada yang jenis tak puas hati ni. Kan dia akan hantar. Okey. Kita boleh sebut di sini untuk mengubat sihir ini, dia satunya lah. Okey, kalau boleh saya sentuh sikit, tuan-tuan boleh tengok dalam satu wawancara ini seorang ahli sihir Rusia kan, Zanah Kushnir nama dia. Dia kata dia boleh sihir orang, tapi pada orang Islam susah dia. Faham. Tapi orang Islam tu bukan yang susah ni dia sebut, yang menjaga agama dia. Tu kena faham tu. Maksudnya jaga solat lah. Okey, kita kalau jaga agama ni, iaitu jaga solat lah. Orang yang menjaga solat ni susah nak kena sihir, dia kata. Tapi kalau kadang-kadang kita kalau dia kata begitu, tapi kita nampak juga kadang-kadang terkena juga orang yang ni. Okey, kita boleh sebut kat sini. Mungkin kena itu sebab kadang-kadang dia terlupa. Doa pelindung, doa apa-apa semua kan, ada terlupa mungkin. Ini boleh juga sihir itu masuk kepada orang tadi. Okey. Sebagai contoh, kita dah sebut tadi orang ni kuat agama, dan dia kata di antara sebab yang tak boleh masuk itu ialah kerana orang Islam ni sentiasa berdoa kepada Tuhannya. Okey, maksudnya situlah kita menggunakan ayat-ayat Quran untuk menghalang daripada panduan kita itu, daripada terkenanya sihir. Okey, bila orang hantar balik ni, orang tak puas hati, orang hantar dah sihat, dah pergi jumpa ustaz, dah okey lah, orang hantar balik kena lagi, dah sihat kena lagi. Okey, bolehlah saya kongsikan pagi ni dengan bacaan Yasin, kan 7 mubin. Okey, ada 7 tempat mubin tu. Sebab tu saya bila saya meruqyah atau nak buat air ruqyah kan, kita meruqyah air tu, kita bacakan surah Yasin tu, ada dalam ayat-ayat Yasin tu kita tengok terjemahan balik. Saya memang dah take lah kan. Okey, ini ayat doa, ini ayat apa, ini ayat apa kita buat. Jadi lama kita baca untuk apa, air meruqyah air tadi itulah. Okey, bila orang hantar ni, sebagai contohlah, saya kalau biasanya kita ruqyah dulu, kemudian kita suruh dia sediakanlah 5 nipis, 5 purut, okey, untuk mandianlah, dia mandilah. Okey, kemudian baru kita tengok macam mana orang tadi ni. Kalau dia kita pun suruh datang balik, sebagai contoh, kita tengok 3 hari atau 4 hari atau 7 hari, tengok dulu, kita boleh datang balik jumpa kami. Tapi biasanya kita nak sebut kat sini dah, bila dia rasa segar, dia tak datang dah. Lupa dah. Dia rasa okey lah, tak ada apa dah, aku tak ada gangguan. Nombor ustaz pun dia padam. Kita sebenarnya okey, itu kita kata okey, sebagai contoh lah, dia fikir apa, kadang-kadang kita ni bila pergi jumpa doktor kan, doktor bagi ubat, betul, jumpa ustaz nak bagi ubat apa ke dia? Kan tak ada ubat apa kita nak bagi, cuma kita ruqyah je lah. Okey, ataupun kita suruh dia beli barang-barang tu, dia tengok barang-barang macam ni je, dia kata setengah orang tu dia tak ada keyakinan untuk dirawat dengan sebenarnya. Sebab tu dah benda tu datang balik. Okey, ni sebagai contoh, ada satu hamba Allah ni dia terkena sihir. Sihir ni sihir penutup nafsu. Kan? Ya, orang ni tahu dia nak kahwin, dia tutup nafsu dia supaya tak jadi perkahwinan ni apa semua.
Dia datang jumpa saya lah. Duduk kita macam ni lah. Ui, jauh ni rasa panas saya kan. Okey. Saya pun datang sembang dah apa semua, bincang apa semua. Okey, saya pun buat. Bila kita ustaz buat je, ustaz bacakan doa alam tarokai tu kan. Jadilah turutan tu kita tahu dah. Kalau kita buka buku rawatan pun ada dah benda tu. Fatihah itu, kursi apa semua tahu dah. Tapi tambahan. Saya baca kat alam tarokai tu. So saya kata macam inilah. Abang nak saya pulangkan balik kau. Macam tu kan. Dia kata, boleh pulang Ustaz ya? Bukan boleh pulang, saya kata. Kalau Allah izinkan pulang, patah balik, dia patah balik lah, saya kata. Bukan saya yang mulangkan, tapi cuma saya baca saja ayat-ayat Allah ni untuk kita pulangkan balik. Okey. Dia kata, boleh Ustaz? Tak ada masalah. Dia kata, orang nak lah. Marah betul. Marah lah. Okey. Saya tanya 3 kali. Saya tanya 3 kali. Okey. Bila saya tanya 3 kali tu, dia kata, pulang Ustaz. Memang saya nak dipulangkan. Kita pun bacalah, tepuk pinggang dia. Tepuk, tolak. Kan? Maksudnya kita niat supaya benda ni pulang balik pada orang tadi lah. Apa ayat dia? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey. Ada yang kata satu ayat saja. Ada yang kita kalau tak jadi, bukan tak jadi, kalau tak ni kita habiskan satu surah tu. Okey. Tepuk pinggang dia, tolak ke atas. Pulangkan balik. Memang benda ni berlaku. Dan orang yang buat tu dia koma 2 minggu. Dan akhirnya dia minta maaf dekat tuan yang kena tu. Dia kata saya lah buat. Dia kata kan. Okey. Tapi kawan ni kata macam mana apa puan boleh buat saya? Kan kenapa buat saya? Dia kata okey. Dia kata saya buat sebab saya tak nak bagi awak kahwin. Ini sihir yang berlaku zaman kita ini. Bukannya dulu-dulu punya sihir. Dulu punya sihir tu dah bawa ke zaman sekarang ni pun. Sebab tu almarhum Dr. Harundin, itu guru saya dah dalam bab perubatan. Mula-mula saya mengenali perubatan Darussyifa lah sebagai contoh. Okey, saya kenal ini. Dia kata apa? Benda ni dia kata sampai kepada hari ni, zaman moden ni lah. Daripada dulu sampai ke hari ni, amalan ini masih ada. Dan kebergantungan manusia terhadap sihir ni tak pernah kurang. Maksudnya masih ada orang yang pergi jumpa bomoh. Bomoh dukun-dukun ni masih ada orang yang pergi jumpa lah. Okey. Sebab tu kalau kita katakan tadi ni benda ni ada lagi Ustaz. Ya, memang ada. Boleh hantar lagi? Boleh hantar. Dia okey, sanggup habis duit tu. Yang penting apa? Orang ni tak sihat. Begitu. Itu dia punya hati dia tu yang ada sifat hasad tadi tu, dengki tadi tu. Wallahualam. Wallahualam. Itulah yang berlaku pada zaman hari ini, realiti sebenarnya. Jadi sudah menonton, kalau kita dapat lihatkan sebentar tadi bagaimana keadaan ataupun situasi-situasi yang berlaku, realiti kehidupan pada hari ini di zaman moden, ramai yang beranggapan sudah tidak ada, tapi sebenarnya masih lagi ada, dan kebergantungan ataupun manusia yang memerlukan nak kepada sihir ataupun ilmu hitam itu masih lagi ramai dan tidak berkurang. Kata Ustaz sebentar tadi, tetap ramai yang mahukannya kerana cepat, mudah, ringkas dan tak nampak di mata kasar. Jadi sedang menonton, ada lagi kita nak bawakan selepas ini, jadi teruskan bersama dengan kita. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita kembali bertemu, duduk di meja perbincangan. Kembali nak ambil soalan-soalan dari sahabat-sahabat kita yang terus setia bersama dengan kita. Terima kasih dan terima kasih tetap setia menantikan perbincangan-perbincangan, kupasan-kupasan dan apa lagi yang Ustaz nak sampaikan kepada kita berkenaan dengan sihir di zaman moden. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin. Katanya, Assalamualaikum. Sihir dibalas dengan sihir. Itu realiti yang berlaku dalam sebilangan komuniti masyarakat kita pada hari ini untuk membalas kembali kejahatan pihak pengamal sihir berkenaan. Apakah cara alternatif terbaik untuk menangkis sebarang amalan sihir manusia, jin atau syaitan?
Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin, dan terima kasih untuk soalan ini. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah penangkis untuk apa ni menolak sihir tak payah pergi jumpa bomoh lah. Betul. Okay. Sebenarnya kita dah baca dah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah baca dah dalam wirid semayang tu. Cuma kita tak niatkan. Kalau kita niatkan untuk pendinding diri kita, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Di antaranya ayat kursi. Ayat 255. Kan? Tapi kita nak baca macam mana? Dia baca pada setiap kali selepas solat. Maksudnya kita wirid tu, kita niatkan, ya Allah sebagai peninding pada diri aku ni. Okey, dalam solat 5 waktu, sehari semalam kita semayang tu. Sebab tu tadi dah, orang yang tak terkena sihir ini, iaitu orang yang selalu berdoa dengan Allah. Kan? Itu bukan kita yang akui, tapi tadi dah zinah tadi kan. Dia ya zanah tadi, dia yang mengakui bahawa orang ni payah kena sihir, Muslim ni kenapa? Sebab dia selalu berdoa dengan Allah dan dia jaga semayang dia. Okey. So kita dah jaga semayang dah. Kita baca ayat kursi tu satu hari 5 kali dengan niat mendinding diri. Okey. Yang kedua itu 3 kul. Okey, tiga kul ini, qul huwallahu ahad, surah al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 surah yang terakhir daripada al-Quran itu. Okey, kita baca iaitu 3 kali. Selepas subuh dengan selepas maghrib. Itu pendinding, penangkis daripada gangguan-gangguan ni. Adakah kalau kita amalkan almat surat tu pun cantik, Ustaz? Boleh. Tapi itu kena niat tadi tu. Faham? Sekarang ni kita jadikan dia amalan je. Okey, macam wirid tadi lah, kita jadikan dia amalan je. Tapi kita kena ada niat. Sebab tu nak nak mengubat ke apa semua, kita pun niat supaya benda ni tak kena lagi pada orang ini, ataupun benda-benda yang tak baik tu keluar daripada tubuh badan orang ni, kena sihir apa semua, penghalangnya. Okey. Itu di antaranya. Kemudian ayat 285, 286 Suratul Baqarah, ayat akhir tu. Amana Rasulullah bima tu kan. Okey. Iaitu kita amalkan selepas maghrib. Biasa kita baca tadi lah. Dia cuma sekarang ni kita lepas solat kita berzikir ataupun kita berwirid. Itu kursi je. Tak baca dah. Tak baca dah. Amalan Rasulullah bima tu tak baca dah. Sebab apa? Panjang dah. Kita sekarang kalau boleh nak cut. Betul. Tak baca lagi bagus. Itu silap orang yang tak nak baca tu. Orang yang tak nak berwirid ni silap bagi saya. Kenapa silap? Sebab dalam tu ada doa. Betul. Sebab tu saya kata jangan sombong dengan Allah Taala. Sampai kepada kita ni, kita baca paling kurang Allahumma antas salam wa minkas salam, itu juga doa supaya kesejahteraan yang ada pada diri kita. Mungkin kalau kita niatkan untuk pendinding, insya-Allah terdinding, terhijab, tak adalah kena gangguan dan sebagainya. Cuma di sinilah bila saya sebutkan tadi kena ada niatnya. Lalu kita baca je. Memang kita baca aja. Tapi ni kita perlu niat. Kalau bila kita faham perlu pada niat itu. Okey, macam ni niatnya Ustaz. Sebab bila kita baca ayat itu, ya Allah jadikan dia pendinding bagi aku. Kan? Ya Allah. Maksudnya kita sebagai hamba Allah, kita minta kepada Allah Ta'ala sebagai dinding kita. Itu ayat wirid juga. Wirid pun kita dapat, pendinding pun kita dapat. Mungkin kalau kadang-kadang kita kena gangguan, mungkin terhapus dengan gangguan tadi. Wallahu a'lam. Itu pendinding yang boleh kita amalkan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i dan kru-kru tanya Ustaz. Ya, siapa di sana? Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Silakan puan, silakan soalannya. Okey, soalan saya mungkin pendapat Ustaz tentang zaman moden ni kita ada skema kan. So, komen Ustaz, adakah skema ini menggunakan sihir atau memang moden? Dan soalan keduanya, ramai yang mengalami penyakit psikiatri, mental, adakah kerana gangguan sihir, dan ada setengah yang Ustaz bagi amalan tapi dia salah amal. Mungkin komen Ustaz tentang ni lah. Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Puan Nurul Hidayah Saifuddin dari Kota Baru, Kelantan. Yang pertama katanya scam. Yalah, dia call-call kita macam terpukau, Ustaz, ya? Kita macam terpukau. Adakah itu juga dia pakai sihir? Dan yang kedua tadi berkenaan dengan mereka yang mungkin ada masalah pada kesihatan mental dan sebagainya. Tapi dia salah amalkan apa yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Alhamdulillah.
ini memang moden lah. Betul. Okey, kita gunakan scammer dia katakan. Okey. Ayat-ayat yang dia cerita kalau kita tengok dalam TV ataupun radio pada kita tu yang dia pukau orang tu. Pukau termasuklah sihir juga. Scammer tu boleh juga itu perkataan ataupun kita sebutan yang ada pada hari ini, scammer. Pukau dengan hibernasi tu sama ke Ustaz? Hibernasi tu yang macam dengar pop tepuk dia macam dia macam tak sedar okay. tu. Kalau kata tak sedar gitu, itu masih dalam bab pukau lah. Itu saya cakap tadi, pukau ni bukan semata-mata kita tepuk orang tu. Cakap ni boleh terpukau juga. Okey, kenapa terpukau? Dia menggunakan dalam hati dia dah niat dah. Okey, aku nak buat orang ni macam ni. Faham. Itu dah dia kata tadi. Okey. Scammer ni pun salah sama ada dia menakutkan orang tu. Lembaga hasil. Tuan kena bayar ni macam ni. Sebagai contoh saya sebutlah. Bukan kena mengenai lembaga hasil tadi, tapi dia nak menakutkan kita tadi. Kita pun jadi gabra, jadi takut, ambil duit bayar. Habis. Okey, sedangkan benda ni tak ada, benda tu kadang-kadang tak sampai pada kita pun maklumat tu. Tapi adakah scammer tu termasuk daripada sihir zaman moden? Ya. Kalau termasuk juga menggunakan ayat-ayat pukau kita guna. Okey. Menggunakan ayat pukau tadi menakutkan tadi lah. Okey, satu. Kemudian mental. Adakah mental ni juga terlibat dengan orang kata sihir dan sebagainya kan? Okey, sebab itulah mental ni juga disebabkan dengan stres dan sebagainya, boleh bawa kepada sihir juga, depresi. Yes. Okey. Kemudian amalan tadi tu, ustaz bagi amalan. Amalan tu diambil macam mana? Inilah kita nak kena faham ni. Betul. Kan, sebab tu guru-guru lama ni, orang-orang lama ni dalam bab perubatan, dia kata saya akan ijazahkan. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Okey, walaupun dalam Facebook ataupun dalam TikTok, okey, Instagram ke apa, kalau boleh masuk apa sebagainya, okey, dia kata ijazahkan. Kita terima elok-elok. Qabil, kita minta hantar balik kepada yang tadi tu kan ada bawah tu. Okey, mungkin dia melihat atau tidak melihat. Dia kata saya dah bagi ijazah ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau dia bagi tu insya-Allah lah kita boleh amalkan. Masalah sekarang ni kan, ada yang kita ambil terus. Okey, dia bagi, kita pun tulis. Dia bagi, dia tulis. Kita beramal sendiri. Amal tu tak tahu cara. Tak tahu cara. Kan, ataupun dia ambil dalam masa berapa saat je kan. Sebab tu jadi masalah tu. Bila ambil daripada yang tak sebenarnya, tergantung benda tu. Ijazah ni penting sebenarnya. Wallahualam. Wallahualam, itu berkenaan dengan bagaimana tadi kita sebut sebagai mengamalkan sesuatu ilmu ataupun perubatan ataupun amalan yang diberikan, kenalah dengan cara yang betul, dengan landasan yang betul. Baik, seterusnya dari sahabat kita Jai di Facebook. Katanya, Assalamualaikum. Adakah semua bentuk sihir haram? Adakah semua pembedahan batin katanya, atau semua bentuk rawatan yang melibatkan jin itu dalam kategori sihir? Jadi mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Jai untuk soalan ini. Pembedahan batin tu bagaimana? Memanglah, saya pun bila sebut pembedahan batin, kita pun kadang-kadang terkeliru juga. Kenapa? Sebab kita tak pernah mengubat tu cara batin. Sebab yang kita gunakan ialah cara yang normal macam biasalah. Okey, kita sentuh kepala, sentuh belakang berikat, pinggang dia, itu aja. Tapi kalau kata operate batin apa semua, wallahu taala alam. Apa yang digunakan kita pun tak pasti. Tapi kalau katalah sebagai contohlah, orang tu kena batu karang. Operate batin, tiba-tiba dia jadi. Jadi masalah tu kan, batu karang tu tetap tak keluar juga. Okey, ada ubat. Sebenarnya ada ubat. Kalau doktor dia pakai laser sebagainya kan. Tapi dalam perubatan Islam ni dia ada ayat, dia ada ubat dia sendiri. Okey. Itu yang kita guna tu, wa idza batashtum jabbarin tu kan. Kita gunakan ayat itu juga. Okey. Boleh kita gunakan pada ruqyah air. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, untuk maklumatlah, minum air mineral ini satu hari kalau mampulah 6 botol. Selama sebulan atau 2 bulan. Faham? InsyaAllah boleh pecah batu karang. Tapi lambatlah. Kan 6 botol yang besar, yang 1.5. Dia memang sebab kita nak pecahkan dia. Dia akan keluar ikut kemaluan kita. Itu di antara lah. Memang dah ada bacaan tadi yang saya sebut, wa iza batashtum jabbarin boleh juga, ataupun alam tarokai boleh juga kita baca. Sebab ini untuk rawatan. Sebab itulah
kita jangan merujuk kepada satu perkara tadi tu bukan pada ahlinya. Ada atau orang yang dah buat benda ni dan dia tahu pengalaman-pengalaman yang dia mengubat dan sebagainya. Okay. Baik. Itulah kadang-kadang kita ni pukul rata semua. Okey. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, pukul rata semua. Baik, itu dia berkenaan dengan bagaimana amalan-amalan yang terkongsikan kepada kita, dan banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan clear. Ustaz ada sebutkan pada kita berkenaan dengan sekarang ni, walaupun di zaman moden, permintaan untuk nak buat sihir, nak kenakan orang tetap banyak daripada dulu sampai sekarang. Dan untuk langkah berhati-hati ataupun sebagai info tambahan bagi kita pada hari ini, kita pun nak tahu dalam banyak-banyak jenis sihir yang kita tahu dan diamalkan ataupun dilakukan itu, apakah kalau di Malaysia ni sepanjang Ustaz mengubat orang dalam bidang perubatan Islam ni, kalau kita nak sebut istilah dia dalam santai sikit, top 3 Ustaz, yang paling banyak Ustaz jumpa, sihir yang mana Ustaz? Silakan. Okay. Dia paling top pada kedai makan. Kedai makan. Paling top. Allah. Dia dua lah kedai makan ni. Satu nak pelaris. Nak supaya orang datang kedai dia ramai. Okey. Satu lagi pula kerana orang tengok orang ramai kedai dia kan. Okey. Adakah kalau contohnya orang viral lah. Kan Facebook. Okey, kedai makan ni sedap apa-apa. Itu tak termasuk. Itu kan untuk melaris. Tak ada masalah lah. Untuk bagi orang datang ramai. Tapi dia gunakan ada minyak, ada apa-apa semua kan. Ada ini saya ceritalah tuan-tuan dan puan, berhati-hatilah. Kadang-kadang kita masuk kedai makan ni, kita tak tahu apa yang berlaku di kedai tu. Saya pergi satu kedai ni minum air ya. Nak buat minta teh ais ya. Tak tahu ais ni. Tiba-tiba hati tu berat. Nak minum ke tak? Saya membaca bismillahirrahmanirrahim. Baca, bila baca ayat tu, saya tengok dekat yang buat air tu, ada makhluk berbulu atas tu. Allah buka hijab kita. Okey. Dia tu saya kata tadi, bila Allah buka, kita nampak. Ada orang kata, mana boleh nampak benda-benda macam ni? Dia bukan semua orang. Faham. Tapi kalau Allah nak, kan surah Yasin tu kan, kun fayakun, jadi maka jadi. Tuhan nak nampak, saya kata patutlah pun. Saya langsung bayar je lah duit air, teh ais tu, tak minum kan. Sebab apa? Dia kencing atas dalam tempat bancuh tu. Lepas tu pinggan-pinggan yang ada di situ dijilat oleh makhluk tadi tu. Inilah kata, ini untuk apa? Menggunakan pelaris kedai tapi bukan pada jalan yang sebenarnya. Okey. Doa pada Allah Taala. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tak salah guna ayat Quran tu. Kita berdoa, ya Allah, kan? Ramai kalau orang datang kedai aku dan niat kita ikhlas kerana Allah, insya-Allah Allah akan bagi. Satu. Yang tadi kita nak sebut ni, yang menggunakan kedai ni, okey, dia hantarlah benda yang tak baik. Tu tadi awal-awal tadi kan, nasi jadi basi, gulai jadi basi, lepas tu orang tak nampak kedai. Saya kena, saya sebut tadi tu, yang apa buluh yang tadi patung siam tadi, lepas tu kepala tengkorak kera ada di kedai saya sendiri. Sedangkan saya bukannya dia buat apa pun, cuma orang nak test kita balik. Okey, benda ni berlaku. Okey, orang tu masak tu menjadi basi, lepas tu orang tak nampak kedai. Buka kedai ke tak? Kan contohlah, buka kedai ke? Buka. Kami cuti hari Isnin je. Saya nampak tutup. Nampak tutup je. Lepas tu nampak suram je kedai tu. Aduh. Ini semua dah ada dah. Okey, yang kedua, sihir pemisah. Okey. Cemburu. Sampai kadang-kadang ada yang kita baca tu, yang ada sampai kat kita tu, yang berubat dengan kita, saya dah 7 tahun Ustaz bergaduh je. Tak okey rumah tangga apa semua. So kita buatlah. Ini kata bila kita buat, datang dia tuju lagi. Dia bagi lagi. Ini masalah jugalah kan. Yang kedua. Dan yang ketiganya santau. Santau ni pun ramai yang terkena. Okey, kalau
Dulu kalau di belah-belah Perak ni kan, orang sebutlah, kita orang Perak, kita sebut Perak lah. Greek, Kuala Kangsar, lepas tu bawa ke Goping. Ini tree lah. Tree top ni. Kan? Top kawasan-kawasan ni orang takut nak makan. So kita sebenarnya itu pada masa itu. Ada tak sekarang ni? Ada lagi, masih ada. Tapi cuma sekarang ni orang tu kita ni dah terbuka lah, dah beringat, dah tahu dah apa semua, insya-Allah. Tu tadi kata kita masuk kedai tu dengan niat supaya kita kalau nak makan, ya Allah, lindung aku daripada segala sesuatu yang boleh memudaratkan aku, dengan izin kau juga semuanya. Begitu kita sebut. Insya-Allah lah, itu 3 tadi. Baik, yang pertama tadi adalah premis kedai. Yang kedua tadi sihir pemisah, dan yang ketiga adalah santau. Itu di antara yang Ustaz jumpa sepanjang Ustaz di dalam perubatan Islam, 3 yang paling kerap ditemui kes-kes seperti itu. Baik, kita teruskan dengan soalan di Facebook dari sahabat kita Syafiq Saihan. Baik ya. Kita lihat katanya, Assalamualaikum. Pertanyaan saya, Ustaz, bolehkah sihir-sihir ini digunakan pada bangsa lain selain daripada Melayu katanya? Apakah sihir hanya berkesan pada orang Muslim sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Syafiq untuk soalan ini. Hanya untuk orang Islam saja ke Ustaz? Silakan. Okey, alhamdulillah, satu soalan lah. Orang kafir kena tak kena? Kenapa tak buat di Israel je? Itu kan ada soalan-soalan macam tu. Okey, kita kena faham macam ni. Bukan sekadar orang Islam saja yang ada belajar ilmu ni. Betul. Yang bukan Islam tadi pun ada juga, kan? Contohnya ini yang dia wallahu alam lah. Dia datang ke pejabat saya untuk diubatilah. Okey, nak mengubat, nak berubat, bukan mengubat, nak berubat. Tapi rupanya dia nak menduga kita, nak menguji kita. Okey, dia pergi jumpa bomoh orang asli. Maksudnya adalah daripada bukan Islam. Betul. Okey. Buddha adalah daripada bukan Islam. Hindu ada juga daripada bukan Islam. Termasuklah yang contohnya di Sabah ke, di Sarawak ke, Indonesia ke, semua ada. Okey, bukan sekadar orang Muslim saja, bangsa kita orang Islam saja yang kena tak. Tapi yang bukan Islam pun ada juga, kan? Maksudnya benda ni semua bangsa ada. Saya sebut gitulah. Realitinya. Sebab itulah kadang-kadang ini untuk pengetahuan lah. Bila dia orang dah pergi, orang bukan Islam ni lah, dia dah berubat dengan Tok Sami, depa apa semua, dia tak boleh dah. Dia mari jumpa orang Islam. Jumpa kita lah. Ada, jumpa saya pun ada. Dan kita rawat balik. Bila kita rawat, okey, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dia okey. Ada yang kita rawat tu masuk Islam pun ada. Sebab dia kata, inilah mungkin di sini yang Allah nak bagi dekat aku. Dia kata kan, Allah lembutkan hati aku untuk aku sihat dan apa semua, akhirnya dia masuk Islam. Ada, itu cara dakwah jugalah. Dia kata bukanlah bila kita baca tadi tu dan kita faham soalan tadi tu, bukanlah semata-mata orang yang Islam saja kena, tapi keseluruhan bangsa ada. Zaman Nabi Sulaiman tadi kan, yang mengajar sihir itu siapa? Syaitan. Dan yang menjadikan dia kufur, kenapa? Kerana dia telah menduakan Allah SWT, tengah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, mungkin ada satu soalan tambahan. Ini dari saya lah, sebab kadang-kadang ada jenis kita ni, bila mana kita pergi berubat untuk mengubati sihir yang kita terkena tu, kadang-kadang ada yang mengubati tu dia selalu sebut nama orang yang buat itu. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit nasihat kepada mereka yang mengamalkan juga berkenaan dengan sebut nama orang yang buat tersebut, sehingga kadang-kadang menyebabkan lebih pergaduhan itu akan berlaku. Betul. Sedikit ni Ustaz, silakan. Okey. Ini kita kena faham. Okey, sebenarnya itu kadang-kadang dia permainan daripada syaitan sendiri. Untuk apa? Jadikan musuh pula. Jadi musuh pula. Okey, kalau sebenarnya bagi saya lah, dalam bab perubatan ini, kira kita nak dalam sihir ini, memadailah kita kata dia kena sihir sudah. Ada yang tanya, siapa buat? Lepas tu orang ni ke? Kadang-kadang kita buat tu dah lepas tu baru dia tahu kan. Okey. Tapi kadang-kadang Ustaz, dia tak bagi tahu nama, tapi dia bagi tahu hint tu, macam kita boleh tahu. Ini saya tak nak bagi tahu siapa buat, tapi orang dekat juga ni. Betul lah. Kadang-kadang dia
datang dengan ilham Allah yang bagi pada orang yang perawat tadi tu. Okey, dia kata yang ni. Cuma kita boleh sebut jelah. Saya tidak menuduh sesiapa. Kalau boleh kita rahsiakan, kita rahsia itu lebih bagus. Faham? Cuma yang kita bincang tadi tu, kita kata yang 2 minggu koma apa sebagainya tu, itu memang benar yang apa Dia yang berlaku. Ya. Dan kalau andai katalah Allah buka ketika itu hijab pada kita nampak apa sebagainya, so kita tu kena lagilah takut-takut yang tu jadi permainan yang bukan daripada yang sebenarnya. Betul. Begitu. Wallahu a'lam. Itulah. Dia dua. Satu adalah orang yang mengubati tu, dan yang kedua itu adalah orang yang pergi berubat tu. Ya. Janganlah dia pula pergi mendesak, pergi tanya apa semua kan. Maka betul. relakanlah di situ kan. Maafkanlah kalau itu Semua itu ujian lebih. Allah. Itu semua ujian Allah. Okay. Itu lebih Kalau baik. Allah nak jadi, okey. Betul, maka jadi. Baik, Ustaz, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Razali Ismail. Katanya, Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Yang pertama, kenapakah ilmu sihir ini tidak boleh dihapuskan dari muka bumi dari zaman Rasulullah sehingga sekarang? Dia kata, kenapa tak boleh dihapuskan? Dan yang kedua, betulkah seseorang yang mempunyai ilmu sihir tidak boleh membuang ilmu itu tetapi perlu diwariskan kepada anak-anaknya, contohnya ilmu santau dan sebagainya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Razali untuk soalan ini. Tak boleh buang, kena waris Ustaz katanya. Dan kenapa tak boleh hilang daripada muka bumi? Silakan. Okey. Itu kita dah sebut daripada awal tadi, bila kita pandu kepada Al-Quran. Kan? Okey. Maksudnya pandu Al-Quran tu ada sehinggalah dunia kiamat. Berarti dalam Quran tu ada benda yang itu, maka sampai kiamat lah takkan terhapus. Itu yang kita boleh bagi secara bukan perinci, tapi bila soalan yang ditanyakan, kenapa tak boleh hapus? Adakah boleh dihapuskan? Okey, selagi ada Al-Quran yang membincangan benda itu, okey, selagi itulah ada. Dan selagi ada yang pengamal-pengamal yang jahat-jahat ni, maka selagi itulah ada. Okey. Yang kedua, kenapa perlu diwariskan? Okey, sebenarnya itu yang datang pula saka tu. Jin saka dia bagi kan. Okey, sebenarnya Saka dengan pendamping tu sama ke Ustaz? Dia lain. Lain, Okey. Dia kadang mungkin pendamping itu dia panggil korin. Itu dalam bab tu lah. Saka ni jin. Korin pun jin juga. Kita pun ada pendamping apa semua kan. Okey, nak waris pada anak-anak. Anak-anak tak nak pula. Okey. So, maksudnya benda ni ditumpukan, kita kena faham gini, okey. Kalau tak perlu tak payah pun waris tadi tu. Tapi kadang-kadang ada waris yang mengambil. Sebab apa? Itu saya sebut tadi, kita balik pada agama lah. Satu, tak faham tentang akidah. Syiriknya apa semua. Boleh lah ambil. Nak buat macam mana? Opah punya. Opah turun pada mak. Saya tolong jaga je. Saya tolong jaga je. So, masalahnya, dia tak faham. Bila kamu mengambil itu, kamu telah menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kalau kita faham hukum itu tadi. Okey, daripada hukum syariatnya. Hukum syariat pula macam mana? Hukum syariatnya boleh kamu boleh hukum bunuh pula. Kalau ikut hukum asalnya begitu. Tapi jangan ambil. Tak perlulah diwaris-wariskan dah. Kalau kita ni mengamalkan ilmu-ilmu hitam ni, cukuplah di situ. Tapi biasanya kita tengoklah orang yang menggunakan ilmu hitam ni memanglah tak dekat dengan Tuhan. Wallahu a'lam. Itu yang kita risau sebenarnya untuk masyarakat kita Islam pada hari ini. Baik, mungkin yang tadi sebagai kita punya kesimpulan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan sihir di zaman moden. Jadi kita minta Ustaz untuk tutup dengan doa bagi memberkati penutup majlis kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Tuhan kami, berkatilah kami ya Allah. Memudahkan urusan kami ya Allah, fahamkanlah kami tentang ilmu sihir ini ya Allah, terutamanya sihir-sihir yang berada dalam zaman moden ini ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami daripadanya ya Allah, bentengkanlah hidup kami ini dengan benteng iman dan Islam ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Dai Fahmi dengan bintang ilmuwan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dengan topik perbincangan tafsir dan taranum surah Sad ayat 76 hingga 77.
98. Teruskan menuntun Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.